Kemudian baru ni ada orang tanya. Orang kata hak baru ni lah. Soalan tentang masalah niat. Jadi kita tengok ada bab niat ni, kita ceritalah masalah niat. Sebab soalan dia tanya tu tolong jelaskan tentang perbezaan niat atau lintasan dalam hati dengan hadisun nafsi. Yang ni berkata-kata dalam hati. Ada beza tak antara hadisun nafsi, berkata-kata dalam hati ni mana kita sungguh dalam hati kita, dengan niat. Tu. Jadi di sini ada beberapa pendapat daripada para ulama pada membezakan di antara niat dan perkara lain lagi. Sebab dalam hati kita ni, yang berlaku dalam hati kita ni ada berapa? Ada 5 benda. Hak yang terlintas, lintasan dalam hati kita ni ada 5 perkara. Ada namanya khawatir, adanya nama wahmun, adanya nama azmun, dan ada namanya qasdun, dan ada namanya niyatul 5. Pasti dengar dah. Yang pertama sekali namanya khawatir. Lintasan kau ni khawatir. Jadi kita ambil dalam satu kitab ni cara masalah niat, ada kitab khusus cara masalah niat. Kau tengok dalam kitab Minhajus Salam. Siapa-siapa kalau ada lah akan datang kitab Minhajus Salam. Dia cara masalah benda yang terlintas dalam hati kita. Kan? Jadi kita cuma nak dapat, kalau orang tanya apa beza antara niat dengan berkata-kata dalam hati. Jadi mudah-mudah dulu kita cerita. Niat ni ialah suatu perasaan yang kita nak buat. Sebab itulah niat ni qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Satu benda yang kita nak buat serta kita lakukan. Contoh kita kata kita litah dalam hati kita nak sembahyang zuhur dan serta kita buat. Tu orang panggil niat. Tu satu. Ada pun hadisun nafsi, berkira-kira ataupun bercakap-cakap hati, lintasan juga, tapi jenis orang panggil hadisun nafsi, bercakap-cakap dalam hati. Dulu kita mengaji dalam sifat kalam. Sifat kalam kalau nisbah dengan Allah Ta'ala panggil hadis, panggil kalam nafsani. Kalau tu orang panggil kalam nafsani, kita panggil hadisun nafsi, berkira-kira, bercakap-cakap, berkecek-kecek hati kita tu. Duk kira. Kayak gini lepas ni tengah duk ngaji ni. Kayak gini lepas habis, kayak gini lepas bunyi wallahu a'lam nak tembus lalu. Lepas tu nak pergi situ, nak pergi sini. Banyak ni. Kita duk kacang dah ni. Kita duk kacang ni. Hak masuk dak banyak ni. 5% je masuk. Tu hak lain tu banyak peratus. Terbang tu terbang sini. Bukan sini ni. Sini nampak tumpuan penuh lah ke ni. 120% tu. Tu. Jadi atau panggil lintasan yang kalau berkata-kata hati ataupun hadisun nafsi, ialah lintasan dengan benda tu kita tak buat lagi. Lintasan saja. Tapi kita tak buat lagi. Perancangan saja. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat bila. Benda yang kita duduk rancang atau benda yang kita litah dalam hati tu, orang panggil hadisun nafsi. Tu. Niat ni menyertai dengan buat lalu. Menyertai dengan niat. Niat ni menyertai dengan buat lalu. Orang panggil niat. Bang. Tu. Jadi kita cerita hak tadi. Ni dah bahagian satunya perbezaan di antara niat dengan lintasan ataupun bercakap-cakap berkata-kata hati. Kemudian tengok dalam kitab Minhajus Salam ni, dia buat ringkasan. Dia katanya, ketahui alimu sungguhnya hati kita itu ada tatkala tidur umpamanya diam. Hati kita diam, umpama macam tidur. Dan tetap ia. Bila kita tidur, hati kita tetap je. Tak ada nak fikir apa, dah mungkin tidur. Lepas tu kalau orang serabut-serabut tidur makan obat tidur. Tengok orang yang tak sihat kan, doktor besar makan ni obat tidur. Jadi tak mahu dia nak tidur. Kita je nak tidur payah. Tu dah tidur tenang. Hilang serabut sekejap kalau tidur. Bangun asal kira lah, bangun pula serabut pula. Tu jadi soal hati kita dia katanya umpama tatkala tidur umpamanya diam dan tetap ia.
Dan tatkala kita jaga daripada tidur, umpamanya adalah hati kita bergerak-gerak dan berhadap ia kepada sesuatu kerja. Bila kita kejut tidur, maka hati kita pun mikirlah. Maksud akan mikir hati lah. Hati mikir gerak tak tu, nak ni macam-macam. Sama ada kerja itu kauli, benda yang disebut keperkataan, benda yang kita merancang dalam hati kita, sama ada kita nak bercakap atau fi'li ataupun kita nak buat sesuatu fi'li. Maka mula-mula gerak itu dinamakan khawatir. Ini peringkat mula-mula panggil khawatir. Mana lintasan untuk kita duk fikir apa yang kita nak kata dan apa yang kita nak buat. Orang panggil khawatir. Pertama, pada bahasa Arab, iaitu terlintas di dalam hati pada bahasa Jawi. Lintasan. Dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu kita panggil lintasan. Dan pada kebanyakan orang, bahawa bergerak mula-mula hilang dengan sesuatu yang kemudian. Dia gerak, lepas tu benda yang nak tu hilang. Mari benda lain pula. Jadi nak benda lain pula. Tu gerakan, bisikan, lintasan hati. Dengan sesuatu yang kemudian, maka apabila datang kali yang gerak hatinya itu, berhadap ia pula. Kepada kerjaan yang berhadap hati kepadanya itu. Pula gerak yang kedua. Kedua kali itu, orang panggil wahmun. Mana kita yang mula-mula sekali orang panggil khawatir. Benda yang kita bincang atau benda yang kita lintas di hati itu, yang mula-mula panggil khawatir. Lepas tu bilalah kita padamkan yang pertama tu, mari benda yang kedua pula. Mari yang kedua. Lepas tu padam kedua, mari ketiga pula. Hak bergerak mari orang panggil pergi datang ni, orang panggil wahmun. Ayat kedua. Bisikan juga tu dan nanti lintasan juga. Namanya dia kata wahmun, namanya pada bahasa Arab dan cita-cita pada Jawi, bahasa Jawi kita panggil cita-cita, keinginan. Wahmun, waham. Tu. Dan apabila tetaplah gerak dalam hati dan tidaklah ia melupa-lupa lagi, maka dinamakan gerak itu azam. Maksudnya bila dah benda tetap yang kedua tadi, tetap memang tak berganjak dah, memang kita nak buat pada waktu tu ataupun nak kata pada satu masa, maka dinamakan azam. Ni azam ni wajib di atas kita ni. Kalau kita kata masuk waktu zuhur pukul 1:30. 1:30. Lepas tu kita azam putus di hati kita, insya-Allah pukul 3 nak sembahyang. Pukul 3 nak sembahyang. Maka dosa dah kita. Kalau kita duduk saja, tu. Duk apa dah sembahyang saja, biarlah. Duduk saja. Apa dah sembahyang gini? Orang-orang abang tadi dah panas ngak sen. Panas seoh ngak ada. Ada apa? Tu sebab orang panggil muasat. Luas lagi. Waktu tu luas. Bukan nak suruh kata abaikan dah. Nak cerita tentang sudut hukum. Jadi afdalnya kita buatlah di awal waktu. Tapi kalaulah di awal waktu tu ada masyarakat di atas kita, lapar dah lalu. Orang bang tu lapar dah lalu. Nanok dulu. Goreng ikan dulu. Nyayu dulu. Lepas tu makan. Makan dulu baru kenyang. Lepas kenyang tu, kena berehat dulu. Dah tengah perut moyeh gitu. Nak pergi sembahyang lagi jadi bahasa lain pula, duduk dulu. Jadi kita ada azam, kita target dah. Kalau kita 1:30 ni, siapa siap makan, siap mandi, pukul berapa baru kita boleh sembahyang? Pukul 3 kata. Maka kita azam, insya-Allah pukul 3 aku nak sembahyang. Maka hak tu panggil azam. Tu panggil azam. Benda hak dalam hati kita belakang ni. Ini ada. Tu benda yang kita tak buat lagi, tapi benda akan datang, kita akan buat, panggil azam. Mana pada bahasa Arab panggil azam dan cita-cita yang putus. Mana cita-cita yang putus. Dan hati kita akan buat pada bahasa Jawi kita. Dan sampailah tetap hati itu pada menghasilkan segala syarat bagi kerja yang berhadap kepadanya sehingga sampai kepada dahulu sedikit daripada mengerjakan kerja itu, maka dinamailah akan dia qasar. Siapa dia dekat nak buat dah, tak buat lagi, mana putus cita nak buat tu pukul 3 semayang tadi, siapa ke 2.55 tu dia siap dah. Dia siap dah. Orang panggil apa dia? Orang panggil qasar. Tu yang keempat panggil qasar. Dia pakai siap baju semayang dah, qasar. Bila dah qasar tu dikata dalam pada bahasa Arab sengaja pada bahasa Jawi. Dan apabila sampailah tetap berhadap hati kepada sesuatu rukun
pada segala rukun kerja yang berhadap itu dinamai akad dia niat. Kita Allah akad takbir niat. Baru niat. Tengok proses daripada khawatir jadi waham, jadi azam, jadi qasad, akhirnya jadi niat. Tu. Jadi itulah maksud persoalan yang ditanya tentang beza di antara niat dengan lintasan ataupun berkata-kata hati. Tu hadisun nafsi. Ini benda yang duduk dalam hati kita ni, ulama duk bahas, duk bincang istilah yang digunakan pakai. Kalau kita nampak macam sekaligus, macam sama je. Tapi tak, dia beza. Tu beza. Khawatir, waham, azam, qasad dan niat. 4 perkara. Habis.